Datuk Seri Anwar Ibrahim pengkhianat. Wow, ataukah Taqiyuddin sebenar pengkhianat negara? Itu persoalan dan juga antara dakwaan ya daripada pihak pembangkang. Jadi hari ini sekali lagi saya ingin membawakan anda sahabat semua pendedahan mengejutkan daripada Lokman Adam berkaitan dengan dakwaan tuduhan daripada lebay-lebay, walaun-walauntit yang menyatakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menderhaka menjadi pengkhianat negara. Adakah yang benar? Mari kita lihat satu kenyataan terkini ya daripada Lokman Adam berkaitan dengan dakwaan daripada pihak pembangkang ini. Setahun yang lepas, banyak isu orang kata PM derhaka, tidak ikut perintah agung. Tapi tak ada langsung pun kenyataan pada istana yang mengatakan PM derhaka. Jadi apa pandangan Datuk dalam isu ni? Sebab ada orang suruh tanya. Ya. Kalau misalnya titah itu valid, sah, dan tuanku tahu ianya sah, dah pastilah setahun yang lalu Sultan Abdullah bila dia sampai je dekat Pahang, dia dapati Datuk Seri Najib masih tak diberikan tahanan rumah. Ketika itu beliau dah keluarkan kenyataan media. Bukan dia tak pernah keluar kenyataan media, pernah. Bila dia keluarkan kenyataan media? Bila mana tiba-tiba Taqiyuddin mengisytiharkan bahawa darurat ditamatkan. Beliau mengeluarkan titah kemurkaan baginda. Betul tak? Betul. Kalau misalnya baginda dah keluarkan titah dan baginda tahu bahawa titah itu sah, setahun yang lalu baginda dah kata dah kerajaan ini tidak menghormati titah baginda. Setahun yang lalu baginda dah keluarkan kenyataan mengatakan bahawa kerajaan ini derhaka sama macam kerajaan puaka Muhyiddin Yassin. Betul tak? Ada tak baginda keluar? Tak ada. Sebab apa baginda tak keluarkan? Sebab beberapa jam sebelum baginda tamat tempoh sebagai Yang di-Pertuan Agong, baginda hantar surat itu kepada AG Tan Sri Tahirudin. Tan Sri Tahirudin terus menyatakan bahawa titah itu tidak sah kerana ianya dibuat di luar lembaga pengampunan. Kalau baginda yakin bahawa kuasa itu ada pada baginda dan tafsiran Tan Sri Tahirudin salah, dah tentu dah baginda keluar kenyataan mengatakan baginda murka di bawah perkara 42 dalam kurungan 1A dalam kurungan 2. Better mempunyai hak mutlak untuk membuat keputusan tanpa perlu mendengar nasihat daripada lembaga pengampunan, kan? Dan keputusan better adalah muktamad, tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Tak ada keluar surat itu. Kalau ada keluar surat itu, kita tak adalah bergaduh sesama kita UMNO pun bergaduh. Setahun dah. Betul tak? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab Kebawah-Duli Tuanku juga tertakluk kepada nasihat Peguam Negara sebagai penasihat undang-undang negara. Tuan-tuan rasa Datuk Seri Anwar tak tergugat bila Datuk Seri Najib tak bebas ni? Datuk Seri Anwar tak nak tolong? Kalau Datuk Seri Anwar tak nak tolong, dia tak tolong pun Datuk Seri Najib untuk didengari pengampunan dia ni. Betul tak? Kalau dia tolong untuk daripada tak boleh dengar, daripada kena tunggu 4 tahun, setahun dia dah dapat dengar, jump the queue, takkan dia tak nak tengok hasilnya last kali Datuk Seri Najib sekurang-kurangnya dapat duduk di rumah. Dia pernah merasa duduk dalam penjara. Dia tahu macam mana azab berpisah dengan keluarga. Duduk dalam rumah kurang-kurang ada keluarga. Kalau dia tak nak duduk dalam rumah pun dia tak nak bagi kepada Datuk Seri Najib, dia daripada awal dia tak tolong. Betul tak? Lagi satu, kena ingat, dia ada sebuah kerajaan yang dipanggil sebagai coalition government. Coalition government, kerajaan ni
tidak akan stabil kalau salah satu daripada kolusi tarik diri. Betul, UMNO tarik diri, dia masih dalam kerajaan. Tetapi kerajaan dia itu tidak akan kuat macam sekarang, 153. Sudah pasti dia pun nak lihat Datuk Seri Najib keluar. Tapi boleh tak dia mempertikaikan tafsiran yang dibuat oleh Peguam Negara Tan Sri Khairuddin? Tak boleh. Sebab dia tertakluk juga atas nasihat Peguam Negara, nasihat undang-undang negara. Kan? Ini kita kena faham lah. Benci pun jangan sampai kita mereka fitnah. Okey, ada lagi? Alright, so itu dia satu pencerahan yang mantap ya daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan isu ini. Dan saya sangat setuju dengan pendapat dan juga pendedahan, pencerahan ya daripada Lokman ini sebenarnya, bahawa kita ini ada undang-undang dan setiap undang-undang itu harus ya disertakan dengan fakta yang jelas, mengikut undang-undang, bukannya mengikut tafsiran hanya kerana kepentingan politik semata-mata dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang amat-amat mengejutkan, waras ya daripada Lokman Adam. Alright, so kita habiskan dengan itu. Sedikit tambahan daripada saya berkaitan dengan ekonomi, lari sekejap ya daripada isu addendum ini. Ya, yang mana ekonomi kita, ekonomi Malaysia dijangka akan tumbuh lebih 5.0% untuk tahun ini. Ya, itu antara kata-kata daripada Amir Hamzah ya sebagai Menteri Kewangan kedua negara kita. Jadi FDI kekal disokong asas ekonomi daripada komuniti, sektor elektrik, elektronik serta semikonduktor. Jadi katanya lagi, ekonomi Malaysia dijangka akan mengekalkan pertumbuhan stabil melebihi 5.0% pada tahun 2025. Disokong pelaburan strategi, pengurusan fiskal kuku dan daya tahan ekonomi, kata Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan kedua Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia melepasi jangkaan tahun lalu dengan ekonomi melebihi sasaran dalam belanjawan awal dan unjuran oleh Bank Negara Malaysia. Jadi katanya, saya fikir kita mengalami tahun yang hebat pada tahun lepas. Jadi tahun ini saya fikir momentum positif akan terus berlanjutan. Dan saya juga fikir katanya mempunyai asas yang baik kerana pelaburan langsung FDI, kekal kuku dan banyak aktiviti yang dihasilkan kini sedang memberi kesan dalam ekonomi. Walaupun pasaran global agak stabil, kita mempunyai daya tahan yang cukup menghadapinya. Tahun ini akan kekal melebihi 5.0%, katanya dalam satu temu bual dengan Haslinda Amin daripada Bloomberg. Amir Hamzah menegaskan Malaysia kekal teguh dalam menyokong pasaran terbuka walaupun terdapat perubahan pada dinamik perdagangan global. Malaysia katanya ialah sebuah negara perdagangan terbuka dan secara berkesan apa yang kita mahukan ialah pasaran terbuka untuk semua orang mengambil bahagian. Kita tidak suka memilih pihak dan saya fikir kita telah mengemudi kedudukan ekonomi sejak beberapa tahun lalu dan membuktikan kita mengamalkan ekonomi yang cukup terbuka. Walaupun mungkin terdapat pendirian yang sukar di sepanjang jalan, Kepelbagaian Ekonomi Malaysia itu sendiri menyediakan daya tahan untuk sepanjang perjalanan berkenaan, katanya. Amir Hamzah juga berkata, Malaysia mempunyai asas ekonomi berdaya tahan daripada komoditi kepada pembuatan, perkhidmatan dan industri berteknologi tinggi seperti sektor elektrik dan elektronik dan juga semikonduktor. Selain itu, beliau berkata pusat data juga menyumbang kepada kompleksiti ekonomi Malaysia. Walaupun ketegangan geopolitik dan potensi dasar luar yang diperkenalkan di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mungkin menimbulkan risiko kepada Malaysia. Namun Amir Hamzah menyatakan bahawa harapan meneruskan prinsip perdagangan bebas. Jadi prinsip perdagangan bebas telah membantu dunia berkembang menjadi bentuk yang lebih baik dan saya berharap kita akan dapat membuat orang memahami bahawa Malaysia diposisikan sebagai sebuah negara perdagangan terbuka dan kita terus menyokong hala tuju ini untuk Malaysia, katanya. Wow, dan ringgit juga semakin mengukuh hampir 3.0% ya pada 2024, muncul sebagai antara mata wang berprestasi terbaik di rantau Asia. Amir Hamzah menyifatkan pertumbuhan itu disebabkan aliran masuk FDI yang kukuh,
pelaburan domestik dan campur tangan strategi oleh syarikat pelaburan berkaitan kerajaan JLIC. Jadi kita mendapat sedikit bantuan daripada JLIC kita dalam menyokong inisiatif kerajaan. Apabila mereka memperoleh keuntungan berlebihan, mereka mau berbalik keuntungan itu. Jadi itu mencipta permintaan untuk ringgit. Tapi itu bukan pendorong utama mengapa kami melakukannya. Ia membantu mengurangkan impak di sepanjang keadaan. Perkara kedua adalah untuk memastikan selagi kita boleh menjana banyak FDI yang masuk pelaburan ya, dan kita boleh menjana banyak minat pelaburan untuk masuk, maka sebenarnya membantu permintaan untuk ringgit tambahnya lagi. Jadi itu antara perkara yang berlaku ya, ada perkembangan di dalam ekonomi kita. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan kabinet-kabinet ya, pemimpin-pemimpin yang mentadbir negara ini yang bersungguh-sungguh untuk memulihkan ekonomi kita yang pada pandangan saya gagal dipulihkan oleh kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional ketika menjadi kerajaan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.